pada tanggal 29 Februari 2020 yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah meletakkan kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin boleh memberi arahan majoriti Dewan Rakyat. Ini memberi peluang kepada beliau untuk membentuk kerajaan baharu berikutan peletakan jawatan secara mengejut oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-8. Anak kelahiran Johor Darul Takzim ini merupakan ahli Parlimen Paguh, ahli Dewan Negeri Johor Bagi Gambir serta Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Selain itu, beliau pernah menjadi Timbalan Presiden Pakatan Harapan dari tahun 2016 sehingga 2020 dan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia dari tahun 2009 sehingga 2015. Tokoh politik yang penuh kaliber dan berbekal 49 tahun pengalaman politik Malaysia semestinya mempunyai pemikiran yang kritis serta matang bagi merancang hala tuju negara yang tercinta ini. Pelbagai cabaran yang terjadi pada tahun 2020 ini yang menguji setiap orang di mana pandemik COVID-19 telah melanda dunia sehingga mengubah landscape kehidupan pada norma baharu, menyebabkan negara di dunia termasuk Malaysia mengambil langkah luar biasa bagi memastikan negara dapat bebas dari pandemik itu. Beliau mengambil alih teraju kepimpinan negara bukan pada masa yang terbaik, ekoran ancaman COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas menggalas tugas berat apabila dilantik sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac ketika negara sedang memerangi pandemik COVID-19 di mana menyaksikan kes positif meningkat dengan ketara. Tindakan segera menangani krisis kesihatan melanda negara sejak akhir Januari pastinya menguji kebijaksanaan Muhyiddin mengemudi kerajaan untuk mengambil langkah berhati-hati dan membuat keputusan melaksanakan langkah yang tidak pernah dilakukan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang bersesuaian dengan Ketetapan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dalam tempoh 100 hari pertama sebagai Perdana Menteri Malaysia, tindakan Muhyiddin memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan pada 18 Mac sebagai usaha membendung penularan COVID-19 disifatkan beberapa pihak sebagai langkah tidak popular namun berani. Memperkenalkan Kawalan Pergerakan mengikut acuan tersendiri bagi Malaysia, Muhyiddin mengumumkan penguatkuasaan PKP dalam 4 fasa sehingga 3 Mei. Disambung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB mulai 4 Mei sehingga 9 Jun dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa 10 Jun sehingga 31 Ogos. Mengulas tindakan kerajaan memerangi COVID-19, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah antara petugas Barisan Hadapan tertinggi memerangi COVID-19 menyifatkan penguatkuasaan PKP dibuat ketika negara tidak mempunyai keupayaan iaitu ketiadaan vaksin COVID-19 ataupun ubat untuk merawat pesakit. Pelaksanaan PKP juga menyaksikan kita menggunakan Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988 yang tidak pernah digunakan dalam sejarah negara kita. Secara keseluruhan, melihat dari sudut pemikiran kreatif dan kritis, Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai ciri-ciri seorang yang beribawa dan pemikiran jauh ke hadapan demi kesejahteraan Malaysia. Tindakan-tindakan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau boleh dikagumi serta layak dinobatkan sebagai tokoh politik yang penuh integriti serta jati diri yang kukuh. Beliau adalah salah seorang inspirasi negara di mana telah banyak memberi sumbangan kepada kemajuan negara.